Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, kamu mata tengok saya macam dengar, tapi saya tak tahu kamu ni dengar ke tidak. Itu yang buka mata punya. Yang tutup mata tu memang tahulah, tapi yang buka mata ni pun tak tahu juga. Mungkin tak ada kat sini. Mungkin telinga buka tapi tak boleh dengar sebab tumpuan tak ada. Macam Hanzalah tidur dalam bayan, mewarisi sifat buruk bapa dia, yang tiap kali bayan akan tunduk. Dia tak mau dengar siapa pun bayan. Jadi kalau kita tak mau dengar siapa pun bayan, maka kita janganlah nak orang dengar pula bila kita nak bayan. Ini kita mahu orang dengar, orang bayan kita nak dengar. Bayan yang betul lah. Jadi tuan yang mulia, Allah saja yang tahu kamu ni dengar ke tidak. Selama ni duduk dengar bayan saya, saya beranggapan dengar lah, tapi tak semestinya. Tak semestinya dengar. Lebih-lebih lagi bila saya dapati tak nak taat. Maknanya ceramah tu macam air di daun keladi. Ceramah tu pada orang tu macam daun keladi. Daun keladi tahu air, jatuh lah. Cinta seperti air daun keladi. Macam tu juga. Dapat yang lain, cari, tinggal. Lagu tu macamlah juga air di daun keladi ni. Yang ceramah ni macam air daun keladi, tak melekat. Tanya apa aku bayan semalam, dah tak ingat dah. Tak dapat merasai dia. Aku betul-betul mau bertukar sekarang. Aku dengar bayan ni aku rasa insaf. Tak ada. Macam Samad, banyak dengar bayan, banyak load bayan. Itu je lah kerja. Bayan tu beri kesan tak kat dia. Itu Allah saja yang tahu. Tapi kita dapat agak lah, tak bagi kesan sebab tak berubah. Kan? Tak berubah. Kita tak buat keputusan-keputusan yang dengan izin Allah buat kita berubah. Kita sama juga. Kita sebenarnya buat rutin je. Buat amalan rutin, amalan biasa, macam semayang biasa, gas biasa, cakap kalimah biasa. Setakat rutin, membuat perkara secara biasa. Memang kita buatlah, tapi dia punya kesan tu. Jadi tuan yang mulia, satu kita cakap. Yang kita cakap tu mau masuk dalam hati. Hati mau dalam apa kita percaya. Kalau kita ada percaya lain dari Allah bagi makan, umpamanya kita kata kerja saya bagi makan, berniaga saya bagi makan, pakcik yang yang saya bekerja ni bagi makan. Jadi takkan Allah bagi makan boleh masuk. Kita bekerja dan kita yakin kerja tu bagi makan, ataupun majikan kita bagi makan,
Macam Bilal kan, dia hamba. Dia tak ada yakin Allah bagi makan sebelum dia masuk Islam. Allah buat dia lepas, bebas, jadi hamba. Mana bila jadi hamba boleh masuk, Allah bagi makan? Tak boleh. Seorang hamba, walaupun buat dakwah katakanlah, dia tak boleh masuk. Sebab hamba tu tetap dengan percaya majikan dia bagi makan. Macam jugalah orang kerja dengan orang lain ni. Bekerja tu tak adalah hamba, tapi atas sikit aja daripada hamba. Peminta sedekah. Jadi yang baiknya, kita jangan kerja dengan orang, kerja sendiri. Dan tawajuh kita ke Allah. Dan kita cakap pula. Dalam gas, Allah bagi makan, Allah bagi duit. Bila hati itu kosong dari percaya selain Allah bagi makan, barulah yang betul tu masuk. Tapi sekarang kita tak mau. Kita mau cakap kalimah tapi kerja sendiri tak mau. Saya mau kerja dengan orang juga, atau kerja kerajaan lebih bagus. Macam Samad, dia nak pencen, nak itu. Lepas tu lepas kerja dengan kerajaan berhenti, kerja dengan swasta pula. Dia tetap kerja dengan orang. Tawajuh dia tu kat orang juga. Dulu tawajuh kat kerajaan. Sekarang ni dia tawajuh kat syarikat tu lah. Dekat syarikat yang UCSI tu. Jadi dia tak lari. Dia cakap kalimah, hari tak boleh masuk. Ada faham? Jadi sebenarnya untuk kalimah tu masuk, kita buat gas ni, cakap kalimah ni, kita hati mau kosong daripada segala cinta, segala yakin selain Allah. Baru dia boleh masuk. Kalau tidak, dia macam air di daun keladi lah. Tahu air daun keladi? Lepas tu dia hilang lah. Zup, goyang sikit, habis. Macam itulah iman kamu. Air daun keladi, lepas sikit je hilang. Sebab dalam tu dia tak masuk. Saya tak tahu, tapi kalau saya rasa, kalau buat kerja, kita tak dapat jadi orang beriman, beramal soleh. Saya rasa kerja tu sia-sia saya buat. Kecuali saya buat dia dengan betul. Kalau kerja kita buat dengan betul pun tak dapat, mana kerja tu salah. Yang ini kerja yang buat ni betul. Kita buat je dengan tak betul. Dulu kerja tabligh sanggup berhenti kerja, tapi kalimah pula tak cakap. Sekarang kalimah dah cakap, kerja pula tak nak berhenti. Nak kerja dengan orang lagi. Cinta bini, bini tak nak cerai. Jadi manalah, dua-dua tu lastnya kalimah tak ada. Jadi syaitan musuh kita ni, dia tak suka kita jadi beriman beramal soleh. Dalam Quran ni Allah tak pernah beritahu kamu mengucap aja, lepas tu tak payah buat apa. Aku punya maksud Nabi-Nabi ni supaya ajak orang mengucap. Ada? Tak. Allah beritahu jadi orang yang conscious of Allah, orang yang takwa, orang beriman beramal soleh. Throughout Quran tu itu je. Tapi orang tak ada faham Quran, dia orang tak pernah cakap ni. Kita ni sebenarnya bukan nak masuk Islam sahaja. Kita kena jadi orang takwa. Quran ada. Tak ada cakap orang masuk, orang ucap kalimah takwa, conscious of Allah, bahasa Inggeris. Kerana apa kena orang takwa? Kerana orang takwa je boleh masuk syurga, selamat dari neraka. Kalau setakat mengucap aja macam Yazid, dan ada iman sikit lah sebab ada buat usaha sikit, tapi iman tu macam air daun keladi. Zap, hilang. Dapat balik, hilang. Jadi last nanti takut-takut dekat nak mati, hilang semua. Jadi kalau kita iman daun keladi, air daun keladi ni dia tak melekat, tak mendalam lah. Dia kena mendalam, dia tak boleh nak keluar lagi dah. Untuk itu
Yakin pada yang lain daripada Allah kena keluar. Macam Sufyan, dia yakin kerja bagi makan, gaji bagi duit. Sebab itu hari itu dulu dia dah dapat nak keluar 4 bulan, dia tangguh, dia balik kerja. Sebab Tuhan dia dah datang balik. Orang macam dia ni cakaplah kalimah 1000 kali, gas kan, dia tak masuknya. Air daun keladi je dia. Dia cakap tadi yang bagi duit melainkan Allah. Dia cakap kan, dia tak masuk. Awak faham tak cakap saya? Maknanya untuk masuk dia kena kosong. Itu sains lah, sains. Benda sains ialah kalau kita nak masuk sesuatu dalam tu, benda tu mesti kosong lah. Kalau ada benda, dia tak boleh nak masuk. Macam itulah. So Islam ni sains. Dia ikut undang-undang sains. Dia undang-undang sains. Action, dia mesti ada kesan. Tindakan. Sains tak ada kalau tak buat apa-apa, cakap aja ada kesan, tak ada. The law of science. Kalau kita nak ada kesan di dalam undang-undang sains, benda patut berlaku lah. Macam undang-undang sains. Kerana velocity equal billion to mass time acceleration squared. Mass acceleration, mc squared. C velocity, Einstein law. There's a law of science. Kalau mass tu tak bergerak, dia tak ada power. Macam tu lah. Kalau kau tenggelam dalam air, air tu naik. Kalau tak kau masuk, dia tak naik. Itu undang-undang. Apa nama undang-undang tu? Archimedes. Dia masuk dalam air naik kan. So bila kita take space, begitulah dengan hati kita. It follows science. Kita punya percayaan yang betul tu tak boleh masuk. Kalau yang salah tu kita tak keluarkan. That's basic science. Islam doesn't go melalui fahaman yang tak berandaskan sains. Allah SWT, orang buat baik, Allah tak tengok apa dia cakap. Why? It's follow science. Tengok apa dia buat. Dan apa dia buat, sebenarnya sains dia, apa yang dia percaya, it's all follow science. Dia tak ada go against science. Kalau sains yang betul lah. Undang-undang sains ni kadang berubah lah kan. Tapi dia akan sampai ke tahap yang betul satu waktu. Dulu dia orang kata lah, memula dulu lah, kita melihat benda ni, benda tu apa, kita daripada mata kita keluar satu benda lah, menangkap benda yang depan kita. So itu kita nampak. Tapi teori tu salah. Sains dia, benda tu menghantar wave kat mata kita. Baru kita boleh nampak benda tu. Kalau benda tu tak menghantar wave, kita tak nampak. Atau mata kita tak mampu nak menerima wave tu, nak menganalisa wave tu, atau maka tak boleh nampak. Macam jin ada, wave yang jin emitted ni, yang keluar dari jin ni, mata kita tak boleh menerimanya. Dia tak nampak. Tapi ada orang Allah bagi nampak. Itu dia nampak jin. Itu tak ada hairan lah pada umumnya. So semuanya berlandaskan sains. Jadi orang belajar sains ni, dia sangat hampir kepada Islam. Orang belajar sains, orang belajar sastra, cakap-cakap aja tu semua. Boleh juga, ada juga undang-undang kehidupan sebenarnya. All follow science juga. Almost everything follow science. That's what they call social science. They don't call sociology, social science. Sports science. Semua sains sebenarnya. Kalau kita mengajar berdasarkan undang-undang. So science are laws.
undang-undang Allah. Yang Allah buat lah. There's nothing undang-undang tu orang buat. Newton, Einstein, semua saintis-saintis dulu-dulu dapat sains tu bukan dia yang buat undang-undang tu. Dia observe. They make an observation and they derive a law. Einstein ke, Newton ke. The derivation of law from what? Observation. Observation apa? Pemerhatian dia. That's all. Seorang yang memerhati ni, dia berfikir. So dia nampak ada pattern. That things follow. That's called law lah. Einstein tengok buah apple jatuh ke bawah. Kenapa jatuh ke bawah? Tak boleh jatuh ke langit. Dia he thinks. Why things drop? The gravitational force kan. All science. So masyarakat yang berlandaskan sains ni orang berlandaskan Islam. Sains ni kita berfikir. Macam sekarang, kenapa iman saya tak naik? There must be reason. There cannot be, no, dah nasib dah. Tak ada. Islam doesn't do that. Dah nasib dah. We always trying to blame for nasib lah, takdir lah, without telling about usaha. Iman ni tak dibagi kalau tak diusaha. That is a law. Satu orang diberi mengikut usaha dia. That is a law, science law. Satu orang diberi yang dia tak usaha, tak ada. It doesn't work in Islam. Kita nak sesuatu, kita nak kerja. Tak boleh. It's against the science. So Allah akan beri kita mengikut usaha kita. Bukanlah usaha tu yang bagi. Allah yang bagi. But Allah follow rules. Supaya dia tak nak usaha, dia tak nak keluarkan cinta dunia daripada hati dia, cinta Allah tak ada. So, that's the rule. Kamu cinta kerja, cinta bini, cinta semua. Lepas tu, tiada yang ku cinta melainkan Allah. Dan perkataan tak boleh masuk. So, bila perkataan tu tak boleh jadi kepercayaan kita, perbuatan kita tetaplah semacam lama. Dia takkan mengikut yang kita cakap, sebab yang kita cakap tu tak jadi apa kita percaya. Kita masih percaya kerja bagi duit, orang bagi duit, kerja bagi makan. So kita sangat takutlah berhenti kerja. Macam Samad waktu berhenti kerja dulu dari Unitem datang sini. Takut tak Samad? Takut dia. Muka dia tak ada ceria. Phone call sana sini, hutang. Dia pun nampak pula kesan tak ada kerja. Cepat-cepat dia minta kerja kat universiti. Dia boleh kerja sendiri masa tu. Kalau dia nak, apa yang dia usah sangat berhenti kerja. Tapi dia sangat takut sebab Tuhan dia sudah hilang. Tuhan ni Samad tu, UTM tu, kerajaan. Bila dia hilang tu dia takut. Kenapa takut? Tuhan dah tak ada. Yang nak bagi makan dia tak ada. Yang nak bayar hutang dia habis. Takut. Terus dia minta kat mana-mana universiti. Dia tak nak kerja sendiri. Masa itulah peluang dia kerja sendiri kan. Dia tak nak. Dia masih nak bergantung dengan orang bekerja. Bekerja dengan orang ni atas sikit pada peminta sedekah. Peminta sedekah tak nak kerja kan, minta je kan. Ini orang bekerja dengan orang ni atas sikit je peminta sedekah. Maksudnya adalah lebih baik untuk dapat iman kuat kerja sendiri. Tapi orang tak nak. Sebab kerja sendiri ni banyak sangat dia punya. Yalah, kerja sendiri tak kena fikir ada ke tak duit. Datang tak duit. Jadi apa keadaan macam itu, minta je kat Allah kan. Beza dengan orang yang kerja dengan orang. Ada dia minta kat Allah.
Ada. Orang kerja dengan orang ni dia tak ada minta. Dia tahu akhir bulan dapat duit. Dia kerja rajin ke, dia kerja malas ke, asal pergi kerja je lah. Dia rehat ke macam Samad, dapat juga duit gaji dia. Cuba dia kerja sendiri. Oi, dia kena kerja keras. Lepas tu tak tahu dapat ke tidak. Hari-hari kena tawajuh pada Tuhan, pada Allah. Tengok Cina yang bukan Islam. Dia orang kerja sendiri kan. Almost kan. Dia ada je tu. Dia punya colok tu dengan Tuhan dia. Pagi-pagi je dia start tu dulu. Samad tak ada start pagi minta dengan Allah, tak ada. Sebab dia kerja dengan orang. Cuba tengok Cina tu. Dia pergi minta. Dia itulah dia namakannya semayang. Semayang orang Cina ni bukannya semayang untuk sukakan Allah, tak ada. Semayang untuk dapat daya Allah daripada Tuhan. Itulah semayang ni. Itu semayang orang nak dunia lah. Macam orang hari ni semayang bila dia susah je. Saya semayang lah, susah. Sebab nak Allah. Macam semayang Cina tu lah. Kita semayang ni nak sukakan Allah, bukan nak minta barang, minta benda. Tak dapat benda ke, dapat benda ke, kita kena semayang. Dan Allah suruh kita guna semayang bila kita susah untuk minta dengan dia. Atau kita boleh minta lah dengan doa. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, sebab itu apa gaya hidup kita mempengaruhi. Sama ada hati kita tu kosong dari percaya kepada yang lain atau percaya kepada yang lain. Bila kita kerja dengan orang, kita sebenarnya mendedahkan diri kita untuk percaya pada orang bagi makan. Macam Yazid daripada muda sampai sekarang kerja kat orang, tak pernah kerja sendiri. Sangat takut. Sebab dia ingat orang ni bagi makan kat dia. Dah lah dia yakin kerja bagi makan. Cinta bini pula, oi, tebal dia punya syirik tu. Lepas tu dia nak buat dakwah, cakap kalimah. Dah buat dah, tapi tak masuk lah. Masuk macam daun keladi tadi. Ada tergenang sikit, zup, hilang. Tergenang sikit, zup, hilang. Yazid kata tak apa, I'm happy. Asal saya masuk neraka. Maksudnya lah lain perkataan. If you are happy, you don't have iman. That mean you are happy, masuk neraka. Don't worry. It's no problem. Masuk neraka bukan susah sangat pun. Jadi manusia ni sekarang dia tak tahu neraka tu. Tapi bila dah masuk, baru dia mengaku. Kalau aku dulu ikut Nabi-Nabi ni tak jadi aku macam ni. Sebelum tu tak nak mengaku lagi. Allah bagi tahu mereka dah masuk neraka, baru dia mengaku. Aku memang salah. Jadi manusia yang ni memang bebal lah. Memang susah nak mengaku. Yang dia ni salah, yang ni tak betul, dia ni payah. Dia nak dia betul aja. Dah berdosa besar lah. Banyak dosa. Macam Sufyan. Tak, dia kata dia betul. Dia tak nak mengaku salah. Dan tak nak berubah. Tetap dengan dia punya kepercayaan yang salah. Inilah manusia ni degil. Dan bila dia ni terburu-buru semua. Manusia ni. Dia selalu nak, dia tu nak cepat. Dia nak cepat dan bila dia dapat, dia kedekut. Dia tak nak bagi kat orang. Dan bila dia ditimpa malapetaka, dia pun alamak, habislah. Dia pun putus asa. Inilah naluri manusia. Manusia ni tergesa-gesa, tak sabar nak dapat dunia ni. Kemudian dia kedekut bila dapat. Kalau dia tak dapat, dia putus asa. Jadi kehidupan tu penuh tekanan lah. Sebab itu manusia rushing tu, tergesa-gesa. Kalau nak pergi kerja tu, mau tergesa-gesa. Tengok sajalah jalan raya kalau hari kerja. Itu semua menunjukkan tergesa-gesa, terutama orang motor. Orang yang naik motor, lagi tergesa-gesa. Tak sempat-sempat.
Traffic light yang merah tu kat Gombak ni, kat Greenwood ni, dia orang semua tak ada nak tunggunya. Itu apa tu? Itulah nama tergesa-gesa. Nak sampai tempat kerja tu lah. Apa pun nak tergesa. Yang hantar Grab food ke, macam Hanzalah hantar pizza, hantar ni, semua tergesa-gesa. Tak ada dia orang tenang, tak ada. Jadi manusia ni nalurinya tergesa-gesa. Nak kahwin tergesa-gesa. Nak apa tergesa-gesa. Bila dia dapat, dia jadi kedekut. Melainkan orang beriman lah. Manusia ni dia akan jadi betul bila hanya satu, beriman ke tahap yang Allah mahu. Selagi dia tak beriman, dia orang beriman ke tahap yang Allah mahu, dia jadi orang dia tergesa-gesa. Tengok je traffic light tu. Semua motor paling dahsyat tergesa-gesa. Kereta tu dia tergesa je, tapi dia malulah. Kita ada kereta, kita bukan orang motor. Ini mat motor boleh lah, dia standard tak ada. Low standard ni orang. Tu tergesa-gesa tu. Jadi anak kereta tu jaga image, tapi kadang-kadang dia orang lalu juga. Aku tengok yang bekas motor tu. Yang dulu dia ada motor, sekarang dia pakai kereta. Lepas tu bila kaya, ada duit, kedekut. Semua buruk. Lepas tu bila dia ditimpa bala, dia putus asa, menyerah lah, habislah. Ini semua kehidupan yang mana takkan ada tenang, tak ada tenang, kedekut, putus asa. Ini semua kecewa, ini semua tekanan kan. Sebab itu manusia banyak sakit. Sebab dia ikut dia. Kenapa sakit? Dia tak beriman. Kalau dia beriman beramal soleh, dia tak tergesa-gesa. Dia sabar. Dia tak kedekut kalau dia duit. Dan kalau putus asa, dia tenang. Beza. Jadi manusia yang tak berusaha atas iman dia, atau iman ada sikit je macam Hanzalah, dia sama juga macam orang lain. Tergesa-gesa. Bila dapat nanti kedekut tak nak bagi duit. Sekarang tengok dia, kedekut. Dan kalau dia hilang duit, putus asa. Hilang kerja. Jadi manusia takkan bahagia pun kalau tak ada agama. Manusia ni kalau tak mau beriman, tak mau berusaha atas iman, sampai matilah hidup derita. Belum habis lagi tu. Dalam kubur sambung, tambah lagi di masa lepas tu sambung lagi ke neraka. Jadi fikirlah baik-baik. Nak agama ke tidak? Nak iman ke tidak? Nak agama kena ada iman. Kalau tak nak, bersedialah menerima hidup penuh duka cita dari lahir sampai ke mati dan seterusnya. Tuan fikirlah baik-baik. Yang nak buat Allah ubah keputusan ni, takdir ni bukannya Tuan, Allah. Dan Allah tukar takdir tu mengikut amalan Tuan. Kalau Tuan tak nak berubah, takdir tu tak bertukar lah. Takdir ke neraka tu. Yazid ditakdirkan ke neraka, takkan tukar ke syurga kalau dia tak buat usaha untuk mengubah takdir tu. Allah tak tukar takdir tu dengan dia amal buruk, okay, tukar takdir sekarang masuk syurga. Tak ada. If Allah SWT mau tukar takdir tu, kita kena tukar kelakuan kita. That is a law. Undang-undang sains. Okay, gosh.